Jadi hari ini kita nak membicarakan tentang situasi rabun ini, tapi lebih kepada usia muda, anak-anak kita yang sentiasa bermain dengan gadget. Gadget ni kan, peranti ni kan. Jadi istilahnya ialah myopia, dan kita berbincang lebih lanjut dengan pegawai optometri dari Hospital Shah Alam, Puan Diana Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Khabar? Khabar baik. Terima kasih banyak Puan sudi bersama kami. Sambil-sambil tu ada ini bawa model mata, keratan rentas mata. Ya. Okey, sebelum tu kita nak cerita tentang sejauh mana setakat ni, adakah dengan kewujudan gadget-gadget ataupun peranti ni semakin ramai anak-anak yang berhadapan dengan kerabunan itu ni? masalah utama sekarang ni, lebih-lebih lagi dengan keadaan norma baru ni, di mana kita sebelum ni kita terlibat dengan MCO kan. Ya. Memang kita lack of outdoor activities. All the classes dalam online. So of course anak-anak ni memang prone untuk gunakan gadget. Dalam satu hari tu duduk menghadap skrin aja ya. Ya. Kalau ikut statistik Malaysia ni pun kan, pengguna gadget ni semakin tinggi, dan majoriti dewasa, untuk dewasa lah, menggunakan gadget lebih daripada 8 jam. Betul. So this is very merisaukan lah, ya, sebab ia memberi kesan kepada mata. Okey, baik. Jadi kalau untuk kanak-kanak itu sendirilah, berapa lama masa yang dicadangkan? Mungkin 1 jam, 2 jam untuk mereka melihat gadget dan sebagainya? Okey, kalau ikut saranan daripada American Association of Pediatrics, mereka membuat guideline lah, yang terbaiknya untuk umur 2 tahun ke bawah, kita tidak benarkan langsung untuk gunakan gadget. Sebab anak-anak ni sangat sensitif. Perkembangan mata tu bermula daripada dalam rahim dan dia berterusan sehingga dia dewasa. Jadi kalau kita bagi pada usia kurang daripada 2 tahun, dia akan mengganggu dia punya sistem perkembangan mata dia, dan akan menyebabkan boleh berlakunya rabun. Untuk umur 3 ke 6, before 6 lah. Okey. Not more than 1 hour. And with adult punya supervision. Maknanya because of only 1 hour, kita seharusnya sebagai parents, kita jangan serah bulat-bulat dekat anak gadgets kan. So kita pilih media apa yang sesuai. It's actually macam terbaiknya macam melibatkan educational punya apps lah. Sebab kita hanya benarkan 1 hour a day. Not more than that. And under supervision, bukan serah dan biar. Why? Because sometimes budak dia suka pegang dekat, sambil baring. Ada positioning tu pun penting. Memainkan peranan juga. Ya. Sebab bila dekat, lebih dekat gadget tu, dia akan lagi stress punya vision. That's why. Okey. Puan, saya ingatlah masa kecil-kecil pun saya pernah kena marah. Ataupun zaman-zaman saya lah, tengok TV dekat-dekat, nanti buta mata tu kan. Bermaksud TV ke apa saja yang berkaitan dengan melihat sesuatu yang ada cahaya akan memberikan kesan. Secara saintifik apa kesan? Sebab contoh macam anak kecil tu mungkin tak ada masalah mata. Jadi apa yang berlaku pada mata mereka bila mereka menghadap gadget ni? Sebenarnya itu adalah salah faham tau. Banyak ibu bapa kata jangan pergi tengok TV dekat-dekat. Tapi sebenarnya apa yang berlaku adalah itu adalah tanda-tanda menunjukkan anak tu tak nampak. Bukannya sebab memang sengaja. Tapi sometimes this question macam zaman sekarang ni banyak orang TV dah besar-besar pula kan. So kurang sikitlah yang mengadu tengok tak TV betul dekat. Betul lah kenapa dekat sangat. Kalau ada ibu bapa yang mendapati anak pergi ke dekat ke TV, itu adalah tanda rabun juga. Dan kalau dia mempunyai rabun yang teruk pula, ada juga anak-anak ni dia tak minat TV pula sebab dia tak nampak. So kita perlu peka lah sebagai parents, kita perlu peka apakah tanda-tanda rabun. Kan? Normally dia suka gosokkan mata. Sebab why dia gosok mata? Sebab dia cuba nak terangkan apa yang dia pandang. Baik. So it's an indicator. Dan kalau kata mata pun kadang berair because dia try to macam overcome rabun tu, ya. Sebab anak-anak ni tak pandai nak mengadu kadang-kadang sebab dia ingat semua orang nampak macam tu. Jadi sangat penting kita kena prihatinlah pada anak-anak ni. Okey, Puan, cuma kita nak tahu lah apa yang berlaku sebenarnya bila melihat peranti tu, apa yang berlaku kepada mata sebenarnya? Okey, sebab apa-apa jua keadaan, tak kiralah tengok gadget ataupun
material jarak dekat lah, macam buku ke apa ke kan. Okey. So bila kita melihat pada jarak dekat, apa yang berlaku, mata kita ni macam kamera. Okey. So we got a focusing system dalam mata. Okey, ni mata kita kan? Angkat sikit. So ni mata kita, focusing system. Okey, bila kita nak melihat sesuatu, dia macam kamera, zoom in, zoom out kan? Yeah. So apa yang bertanggungjawab proses zooming tu adalah ni, kanta dalam mata kita ni. Kita panggil kanta kristalin. So this is Kanta kristalin Yes, kanta kristalin. Okey. So kanta ni yang akan berubah bentuk sama ada makin tebal atau menipis. It depends on apa yang dia lihat. Okey, so proses kalau kanta tu macam fleksibel kan? Ya, dia fleksibel. Sebab why? Bila cahaya masuk, dia akan fokuskan cahaya itu masuk ke bintik kita panggil fovea, titik paling penting dalam mata kita. So in order untuk membuatkan image tu terang, dia have to focus directly pada fovea ni. So proses kita panggil accommodation maknanya dia tukar focusing tu. Kita panggil proses akomodasi. So bila berterusan itu yang menyebabkan macam kita berlari lah, otot. Apa-apa otot pun kan, guna non-stop. Dia boleh kejang. Dia kejang. So, the theory, bagaimana rabun tu berlaku, bila kita accommodate, kita panggil accommodation, kita accommodate, otot tu akan menarik dan sklera tu menjadi meregang. Okey, bila myopia, rabun ni ada banyak. Ada rabun jauh, rabun dekat, rabun silau. Okey, untuk rabun jauh, apabila dia kenapa rabun jauh tu berlaku adalah kerana bola mata ni memanjang. Bola mata memanjang. Ya, bola mata tu stretch. Okey. Why dia stretch? Itu adalah kita punya mekanisme tubuh kita. Kalau ada apa-apa gangguan, kita try to adapt. So that's what happen. Okey. So bila kanak-kanak ni melakukan task jarak dekat yang terlalu lama, dia akan mengganggulah. Maknanya proses accommodation tu akan berlangsung secara tempoh yang agak lama. Jadinya the eyeball jadi stretch. Jadi dia merangsanglah mata tu untuk memanjang. Bila memanjang, rabun tu boleh meningkat. Itu dia menarik. Secara analoginya macam kamera lah. Kalau lensa tu asyik-asyik kita godek untuk fokus. Rosak juga kan? Akhirnya memberikan kesan juga. Betul. Itu yang lately ni bila MCO banyak dekat klinik yang pesakit-pesakit yang datang kan. Majority of mereka spend a lot of time dekat jarak dekat kan guna gadget. Dan kami dapati ramai yang mengalami masalah kekejangan mata. Kekejangan mata akibat daripada penggunaan yang tadi tu. So kalau kekejangan mata ni kadang-kadang boleh menyebabkan situasi kita panggilkan rabun palsu. Sebenarnya rabun tu maybe very mild, tapi dia terjadi tu disebabkan dia kejang. It's a temporary, keadaan yang temporary. Maksudnya tidak rabun, tapi sebenarnya akibat kekejangan tu. Ya. Dan kalau macam mata tu stres lah. Dia kejang. Kejang. Jadi otot dia. Sebab tu kalau kadang-kadang pergi kedai, bila diguna mesin tu, boleh up to 800, 900, which is like macam something is wrong kan. So bila doktor ophthalmology check, everything is okay, but why is the vision so bad? So bila kita buat pemeriksaan, sebab itulah pentingnya untuk berjumpa dengan optometris. Yang bertauliah. Okey, actually saya bawa oksigen ni untuk menunjukkan optometris ni memang bertauliah untuk mengukur tahap rabun. Dan biasanya kami selepas tamat latihan universiti, memang semua orang being regulate by Majlis Optik Malaysia. Dan setiap tahun kita perlu perbaharui APC ni. So in order for you untuk tahu, untuk pastikan yang anak yang you bawa tu berjumpa dengan seorang optometris, minta dia tunjukkan APC ni. Puan, nak tanya sikit lah. Boleh. Adakah rabun ni boleh terjadi disebabkan keturunan? Sebab macam tadi Fariha ada bercerita, katanya kecil lagi dia dah rabun 400 power, kemudian anaknya pula rabun, dan saya sendiri, adik-beradik saya ramai yang rabun. Jadi adakah itu keturunan? Mak ayah? Ya. Mak ayah saya tak rabun. Pula? Okey. Alright, okey. Apa puncanya rabun? Rabun ni boleh berlaku dua penyebab. Satu is faktor genetik and the other one is faktor persekitaran. Okey, faktor genetik ni seperti ibu bapa yang mempunyai masalah rabun. Okey, dikatakan seorang ada kan ibu dan bapa, kalau salah seorangnya mempunyai rabun, anak dia mempunyai risiko sebanyak 3 kali ganda untuk mendapat rabun jauh. Manakala kalau kedua-duanya mempunyai rabun jauh, lagi tinggilah faktor risiko dia 5 kali ganda. Dan biasanya anak-anak yang
parents yang rabun jauh ni, ini yang lebih merisaukan sebab dia ada tendensi untuk mendapat rabun jauh yang tinggi, which is lebih daripada 600. Jadi itu yang kita memang kena perhatikanlah ya. Okey. Itu faktor genetik. Kalau untuk yang sekarang ni dikatakan sebab ada kajian di China, saya terlupa. Satu lagi faktor, ethnicity. Biasanya kalau ethnicity. Kalau tengok statistik dunia pun, kalau kita tengok di western areas not so much myop, tapi sekarang pun dah merisaukan, dah 40% prevalence dia. Compared to the ASEAN countries right now sekarang dah 80%. That was statistic 2010. 80%. So just imagine out of 10 people, 8 people are wearing glasses. Itu 80%. Yes, kalau itu baru tahun 2010. Dan melalui kajian yang dia buat anggaran yang kita risaukan sekarang adalah myopia ini dikatakan pada tahun 2050 akan meningkat sebanyak 50%. So just imagine every two people, one wearing glasses. So sangat merisaukanlah. Baik. Akhir sekali, ringkas je, boleh ataupun tidak boleh anak-anak kecil ni yang berhadapan dengan myopia ni dirawat menggunakan LASIK? LASIK ni, kalau untuk LASIK biasanya dia perlu ada pergi untuk screening, okey. Dan normally kanak-kanak kita tak suggest lah sebab kanak-kanak tu tengah berkembang lagi kan. We have to wait until dia capai tahap matang. Tahap matang, kalau untuk perempuan lebih kurang umur 18 tahun, untuk dewasa lebih kurang 20 tahun. Dan dia ada nilai dia, maknanya sebab ni kornea ni. Kita bagaimana kita melihat terang, kornea lens dengan ni sihat. Okey, kalau kornea ni terlalu nipis pun tak sesuai untuk LASIK. Okey, baik. Jadi kita tunggu tempoh matanglah, usia matang untuk buat. Maknanya bukan semua pada peringkat usia apa-apa saja boleh melakukan LASIK itu. Okey. Banyak yang kita belajar hari ini. Puan Diana, terima kasih banyak bersama kami. Jadi mak ayah tu kalau nampak anak duk pegang peranti macam ni kejap dekat, kejap jauh tu kan, bolehlah berjumpa dengan pakar mata. Ya, Puan Diana Muhammad, pegawai optometri Hospital Shah Alam. Terima kasih banyak bersama kami ya. Okey.